Okey, Juliana Julie, Waalaikumsalam. Maizatul Mun Pun Ali, Waalaikumsalam. Hadir di Ipoh. Syahirah Johan, Waalaikumsalam. Okey, Eric Desor. Kalau isteri kalau rumah tanpa sebat, aduh. Janganlah tanya soalan yang tergantung. Kalau isteri keluar rumah tanpa sebab, tanpa sebab kot, no, tanpa sebab. Okey, jadi apa persoalannya? Hampa kalau nak tanya soalan betul-betul lah. Macam kita belajar bahasa Melayu, kita kena ada tanda soal ke, ataupun dia bermula dengan bagaimanakah kalau isteri keluar tanpa sebab? Apa yang saya boleh lakukan? Betul. Barulah dia punya ayat tersusun, sebab kita tak tahu setiap persoalan ni. Jangan jangka saya tahu semua benda kan. Kena betul-betul lah. Kalau isteri keluar rumah tanpa sebab. Okey, tak apalah, saya jangkakan Saya jangkakan soalan begini lebih menjurus ke arah apa yang nak dibuat lah kot, apa yang boleh dibuat. Baik. Sekiranya seorang isteri keluar rumah tanpa sebab, yang apa-apa yang diberikan maklum kepada anda, tak dibagi tahu, keluar terus dan sebagainya, tinggalkan kita boleh sebagai seorang lelaki di sisi undang-undang, dia boleh memfailkan tuntutan kembali taat. Okay, dia kena hantar notis, dia kena berikan notis kepada isteri dia untuk kembali taat, nasihatkan isteri untuk kembali taat terlebih dahulu. Dan sekiranya isteri tidak pulang rumah juga, walaupun telah diberi nasihat, walaupun telah diberikan notis untuk kembali taat itu, maka suami boleh memfailkan permohonan kembali taat di mahkamah, dapatkan perintah kembali taat. Dan sekiranya isteri tidak juga kembali taat dengan perintah itu, maka dia akan boleh disabitkan nusyus oleh pihak mahkamah. Okey, jadi kesan nusyus adalah dia tidak berhak untuk mendapat nafkah dalam tempoh perkahwinan. Okey, itu di sisi undang-undang. Amar Ciao, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Sihat semua kot, no? Abi Adam Friki, Waalaikumsalam. Ricky Asher, Waalaikumsalam. Ina Hafiz Mukri, Nur Syuhada. Okey, Hafizi Rahman. Alright. Assalamualaikum tuan, ada beberapa persoalan. Ada beberapa soalan. Okey, good. Dia dah kemas ni. Ni betul-betul dah ready ni. Satu, bagaimanakah etika pemakaian di dalam mahkamah? Alright, untuk orang awam, seluar lelaki, kalau lelaki dia tak boleh pakai seluar jeans. Okey, dia mesti pakai seluar cotton ke, slack ke. Okey, baju mesti berkollar. Alright, baju mesti berkollar. Kalau nak pakai songkok, pakai. Kalau tak nak pakai songkok pun tak apa. Yang penting jangan serabai je. Tahu serabai? Okey, tu lelaki. Kalau bagi perempuan pula adalah mesti berbaju kurung ataupun berjubah ke sebagainya. Pakaian yang menutup aurat. Alright, dan kemudian mesti memakai tudung ataupun menutup kepala. Biasanya bagi orang Islam, mesti semua orang pakai pergi ke mahkamah, walaupun dia mungkin free hair dekat luar. Dekat mahkamah syariah dia wajib untuk pakai tudung. Okay, mesti bertudung. Kalau kata orang bukan Islam, yang mungkin datang ke mahkamah syariah untuk membuat permohonan pengisytiharan bukan Islam contohnya, at least dia kena pakai selendang untuk menutup. Okay, itu adalah etika pemakaian. Mesti berpakaian menutup aurat kat situ. Okay, itu bagi orang awam lah. Bagi peguam pula, saja nak kongsi lah fikir hampa. Kalau peguam, lelaki mesti seluar hitam, baju putih, tali leher mesti gelap. Dia tak boleh tali leher warna kuning ke, cerah-cerah tak boleh. Okay, jadi dia yang kemudian mesti blazer. Kalau mahkamah tinggi, kena ada pakai robe, pakai jubah. Kemudian mesti bersongkok. Dia boleh pilihan, pakai songkok boleh, pakai serban pun boleh. Dulu ex-bos saya pakai serban, saya tak pakai serban. Okey, ni contoh etika pakaian bagi lelaki. Bagi pakaian peguam wanita, warna baju hitam sampai daripada atas sampai bawah tak apa. Tudung warna apa? Tudung putih tudung putih ataupun tudung warna kelabu. Tu je lah. Yang penting blazer. Okey. Yang kedua, kenalan saya sedang dalam proses perbicaraan di bawah Seksyen 47 yang difailkan oleh isterinya. Isterinya sekarang bertambah marah kerana mendapat tahu dia diwakili peguam. Apa pendapat tuan?
Kenapa nak marah? Kalau dia lantik peguam tu, maksudnya dia tak yakin untuk bawa sendiri. Kita tak tahu apa isu sebenar tuntutan perceraian tersebut. Tetapi kalau seseorang itu melantik peguam, itu hak dia. Okay? Itu hak dia untuk melantik peguam. Tak kisahlah peguam bantuan guaman, jabatan bantuan guaman kerajaan ke, ataupun peguam swasta ke. Itu hak seseorang untuk melantik peguam. Kadang-kadang dia ada dua jenis tau. Pada saya lah, ada setengah orang melantik peguam ni sebab yang pertama dia tak berani. Okay, dia tak tahu nak menguruskan. Jadi untuk memudahkan urusan dia, dia lantik peguam untuk uruskan kes dia di mahkamah syariah. Ada juga orang yang dia melantik peguam, okay, tujuan dia untuk nak secure. Dia tahu proses dan sebagainya, tapi dia rasa macam at least dia secure. Dia rasa macam jadi apa-apa pun aku ada peguam. Tu macam tu contoh dia. Ataupun mungkin sebagai satu lambang, macam kereta kan, kereta kan, kalau kita rasa macam kita nak pakai kereta ni sekadar untuk pergi daripada satu tempat ke satu tempat, Azia pun dah okey dah. Betul tak? Kan kita pakai Azia pun dah okey, kita boleh pergi sampai KL pun boleh, tak ada masalah, daripada Sungai Petani ni terus sampai ke Kuala Lumpur. Okey, tapi kenapa orang pakai lebih mahal? Kenapa ada orang nak pakai hak lebih mahal, Velfire, Alfa, Merc, BMW dan sebagainya? Sebab mungkin keselesaan, mungkin lambang. So kalau pakai peguam yang dikenali, kadang-kadang dia jadi lambang lah. Dia tahu, dia main dengan lawyer yang kelas. Semua orang takut sikit kat situ. Begitulah. Alright, tapi kita tak boleh marah apa. Kalau orang tu tak melantik peguam untuk uruskan kes dia, biasalah peguam dia pun membantu kes dia tu, mewakili anak guam tersebut. Okay, so isteri yang sekarang pertama marah kalau dapat tahu dia wakili peguam. Tu perkara biasa. Cuma mungkin isteri ni marah sebab bila filekan Seksyen 47, suami melantik peguam, okay, walaupun hak suami untuk melantik peguam, dia marah tu sebabnya suami dia tu tak mau lepaskan dengan cara yang baik. Bila lantik peguam, of course benda ni mungkin takkan dilepaskan dengan cara yang baik. Dia akan berlarutan, berpanjangan kes tersebut. That's why isteri dia tu marah. Okay? Jangan kata kat siapa-siapa, mesti anda yang menonton pun, kalau kata kat ada tempat tu pun, mesti anda pun akan marah juga sebab anda mengharapkan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Tetapi bila kes ni di-drag berpanjangan, siapa-siapa pun mesti tak suka. Betul tak? Sebab kita nak cuti, nak datang ke mahkamah lagi dan sebagainya. Masing-masing orang ada isu masing-masing. Okay? Kalau peguam, memang kerja dia pergi mahkamah. Kalau peguam tak pergi ke mahkamah, dia jadi pelik sikit lah kan bila peguam tak pergi ke mahkamah. Melainkan peguam ni peguam hartanah ke, boleh lah kan, peguam ni duduk kat office lah. Okay, adakah mahkamah terima jika unsur sihir dimasukkan dalam perbicaraan sihir pemisah contohnya? Okay, dalam tuntutan perceraian kan, biasa ada satu kes fasah yang saya kendalikan, is based on pengalaman. Okay. Suami dakwa dia tidak pukul, okay? Isteri dakwa kata pukul, okay? Isteri dakwa kata dipukul. So pembelaan suami ni, dia bagi tahu kata sebenarnya dia tidak berniat untuk memukul, tetapi dia dirasuk. Okay? Dia kata dia ada dihantar sihir dan sebagainya. Perkara ini amat sukar, okay? Bukan tak boleh nak dibela diri, bukan kita tak percaya, okay? Bukan kita tak percaya dengan sihir. Bahkan kita sebagai orang Islam, kita percaya dengan kita percaya dengan isu-isu benda-benda begini kan. Ialah kita pun sirah Nabi pun banyak juga cerita tentang sihir dan sebagainya. Masa zaman Nabi Sulaiman pun ada cerita tentang sihir, Nabi Musa pun ada cerita tentang sihir. Jadi kita sebagai orang Islam, kita beriman dengan perkara-perkara yang gaib ni kan. Sebab semua ni adalah makhluk Allah SWT. Jadi kita tak nafikan mungkin ada sihir dan sebagainya. Cuma beban pembuktian untuk menceritakan perkara tersebut di mahkamah adalah satu beban yang sangat berat. Tambahan pula, benda ini tidak ada diletakkan di dalam perundangan. Okay, dia tak ada specifically. Contoh, benda ni akan fasah akan tertolak kalau kata suami ada pembelaan berkaitan dengan sihir, ada akta ke dan sebagainya. Tidak ada begitu. Okay, kalau katalah isteri mendakwa kata dipukul, so dia berjaya buktikan tentang
pukulan tersebut ada kesannya, ada report polis, ada laporan perubatan, ada tangkapan dan sebagainya. Jadi dia dah melengkapi kepada tuntutan tersebut. Okay? Dia telah berjaya untuk buktikan. Cuma dalihan ataupun pembelaan suami ni, dia adalah satu pembelaan yang berat sikit. Bila dia cerita tentang sihir ni. Okay? Jarang sangatlah kata nak ada terima tentang pembelaan berkaitan dengan sihir. Sebab pembuktian tu. Kalau anda nak membuktikan sihir tersebut, bagaimana kita nak buktikan? Kalau kata kita cerita tentang pukul, okay, kita boleh buktikan secara physically. Okay, mesti. Sebab hakim, dia akan menghukum ikut perkara yang zahir. Kerana hakim manusia. Semua yang nak menghukum kita ni adalah manusia. Okay, nahnu nahkum bizahir. Kita menghukum ikut perkara yang kita nampak. Bagaimana kita nak buktikan benda yang kita tak boleh nak nampak? Kita buktikan, kita kata sihir. Okay, saya disihir. Jadi kita nak buktikan macam mana? Kalau kata pukul, at least kita boleh ada saksi yang mungkin saksi ada nampak pukul. Kalau tak ada saksi pun, kita ada bukti yang selepas afterthought punya buku, cerita tentang pukul. Tapi kalau sihir, nak bukti macam mana? Panggil bapak jin. Masuk dalam kandang, bapak jin bagi keterangan. Kalau ada, pakat lari dalam kuat tu. Kan? So, amat sukar sekali. Kalau kita nak panggil orang yang kita panggil apa? Saksi pakar, okay? Saksi pakar dia boleh dipanggil bagi keterangan kalau mahkamah berkehendakkan. Cuma saksi pakar ni dia level dia masih lagi, dia bukan sampai tahap yang tertinggi lah. Kalau nak kata berbanding dengan laporan perubatan, laporan pukul, laporan polis dan sebagainya, tangkapan semua tu dibuat, dia lebih kuat daripada cerita tentang saksi pakar tersebut. Okey. Muhammad Rizal bin Osman. Assalamualaikum Ustaz. Allah. Janganlah panggil saya Ustaz. Seganlah. Jangan. Okey? Jangan. Saya paling risau orang panggil saya Ustaz. Macam mana kalau lelaki ceraikan isteri dalam WhatsApp? Sah tak? Jangan tanya saya sah ataupun tak. Okey, Cik Rizal. Kerana saya tak boleh sahkan. Saya bukan hakim syariah. Kalau saya hakim sekalipun, okay, kalau saya ni, jawatan saya ni hakim syari'i pun, saya tak boleh sahkan sekarang ni. Okay? Tempat untuk saya mengesahkan tu mesti di dalam mahkamah. Kerana ada perbicaraan. Kita nak kena dengar dulu. Tambah-tambah cerai isteri dalam WhatsApp. Banyak kali dah saya cakap, cerai dalam WhatsApp, sama ada bertulis ke ataupun voice note ke, dia dikira lafaz cerai kinayah, lafaz cerai kiasan. Walaupun ayat yang ditulis dalam WhatsApp tu, ditulis jelas, aku ceraikan kau, contoh dia, hantar kepada isteri. Okay? Tetapi ia dikira lafaz cerai kinayah, kiasan. Dia perlukan kepada pengakuan suami dan dia perlukan juga niat. Kita kena tahu niat. Jadi kalau kita nak tahu niat semua, macam mana? Dia mesti ditanya sendiri kepada suami. That's why saya tak boleh sahkan sekarang. Kan? Macam mana kita nak tahu sah ataupun tidak kalau kata suami tak mengaku? Okay? Kalau kata suami mengaku, memang dia hantar, memang dia ada niat untuk menceraikan, insya-Allah boleh jatuh talak tersebut. So, nak tahu sah ataupun tidak, silakan buat pengesahan di dalam mahkamah syariah. Kes tu adalah kes permohonan pengesahan, tuntutan pengesahan lafaz cerai. Okey? PLC. Pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Okey. Syahirah Johan. Tuan nak tanya boleh? Saya akan naik mahkamah pada 17 hari bulan ni. 17/1. Lagi 5 hari lah. Saya memohon cerai, persetujuan cerai. Tapi suami saya tak nak lepaskan saya. Macam mana ya? Saya harap tuan boleh balas soalan saya. Boleh balas soalan. Macam saya bertulis pula. Okey. Bila nama pun permohonan cerai yang perlukan persetujuan cerai. Kalau suami tak setuju cerai, maka tak ada persetujuan dekat situ. Okey, maka tak ada persetujuan. Bila tidak ada persetujuan, ada sesetengah negeri, okey, yang dia akan praktik, dia akan pergi kepada jawatan kuasa pendamai. Jawatan kuasa pendamai, dan dia akan pergi sampai kepada hakam. Okey. Jadi sampai kepada hakam, kalau hakam mendapati
ada syiqaq ataupun perkelahian yang sangat teruk secara berterusan dan sewajarnya untuk dipisahkan, maka hakam boleh memisahkan. Tapi saya bagi tahu ada beberapa negeri, ada beberapa tempat dan sebagainya. Kalau suami tidak hadir, memang daripada awal kita filekan cerai. Suami tak hadir daripada awal. Bila dia tak hadir daripada awal, kita pun tak boleh nak heret dia datang ke mahkamah syariah macam tu untuk paksa apatah lagi. Jadi tak ada persetujuan. Bila tidak ada persetujuan, maka hakim mungkin akan menasihati anda untuk filekan tuntutan fasakh ataupun tuntutan cerai taklik. Untuk anda buktikan sebelah pihak walaupun suami tidak hadir. Kerana permohonan Seksyen 47 persetujuan cerai ni, dia mesti suami tu hadir dan suami ni melafazkan cerai dengan cara yang baik. Itu syarat dia yang paling bagus sekali. So ini yang kita kena faham. Sebab ada beberapa jenis perceraian di mahkamah syariah, dan perkara yang kita filekan sekarang ni adalah Seksyen 47 yang sangat-sangat pentingkan kepada persetujuan dan sangat mementingkan kehadiran suami. Yang tu paling penting. Salam. Terima kasih untuk ilmunya. Sama-sama. InsyaAllah. Tasik Glugok clear. Oh, Alhamdulillah. Orang sebelah je. Malam. Muhammad Rizal bin Osman. Apa hukum isteri mengandung anak kekasihnya tapi dibinkan suami? Saya bab ni saya nak reserve. Alright, saya tak bolehlah nak jawab bab hukum. Saya tak mau jawab bab hukum sebab saya bukan ahlinya. Saya adalah bidang undang-undang, undang-undang syariah. Kalau kata hukum ni, saya rasa lebih spesifik kepada orang yang pakar fiqh lah. Pakar hukum fiqh, bab-bab hukum syarak dan sebagainya. Sebab kita, kalau takut saya bukan apa, kita ni ada kekurangan juga. Saya bimbang kalau saya cakap lebih nanti ni takut tak kena. Tambah-tambah lagi saya kalau hampa minta kat aku dalil, lagi pening. Kalau kata bab undang-undang nak settle macam mana tu, insya-Allah saya boleh terangkan. Cuma pada hemat saya yang tak berapa nak pandai ni, kalau mengandung anak orang lain dalam keadaan dia masih lagi isteri, isteri lelaki suami dia yang sah, hukum basically dia ada haram, harus, sunat, makruh. Pastinya insya-Allah saya boleh katakan mesti dah hukum dia haram. Kita tanya bab hukum lah. Cuma nak tanya specifically tentang dalil ke sebagainya, tolong cari ustaz. Kalau boleh PM Dr. Mazhar lagi bagus. Dr. Mazhar ke, Ustaz Idrus ke, siapa-siapalah bab-bab hukum fiqh ni, yang lebih afdal lah. Assalamualaikum tuan. Lama Kak Kiah tak on. Yalah Kak Kiah, saya merajuk lah Kak Kiah. Kak Kiah macam nak lari je daripada saya. Gurau gurau. Thank you Kak Kiah. Masuk lama tak nampak Kak Kiah. Manja kasih. Alright, tapi sebelum tu kan, hampa-hampa yang tengok ni, boleh tak kalau saya nak minta sikit je, suruh share je. Sama ada sharekan ke wall Facebook anda ataupun sharekan ke grup-grup. Grup-grup komuniti anda. Hampa ni semua duduk kat taman-taman ni, share lah kat grup komuniti supaya lagi luas kita boleh bagi kita boleh kongsi dan sebagainya. Ialah duduk saja-saja kadang-kadang mungkin kita ada masalah, kita nak share juga kepada orang lain yang nak bagi tahu saya boleh bantu untuk benda tu. So bagi tahu kat grup ni. Mana tahu dalam satu grup kita ni, dalam grup Facebook ni, tiba-tiba je ada 2 orang, 3 orang. Bukankah kita boleh membantu dia juga kan? Bantu saya untuk kita bantu orang lain juga. Ayat cantik tu. Manja kasih. Pendapat Tuan Fahmi, jika tebus talak isteri yang bayar pada suami, tapi jika perceraian disebabkan tiada persetubuhan dalam perkahwinan, suami wajib bayar mahar tu pembayaran dalam angka macam mana Tuan jelaskan?
Dalam hukum syarak, dia ada satu terma yang mana kita kena bayar semula mahar misil, iaitu mahar perkahwinan kita. Jika sekiranya perceraian secara tebus talak itu, kita memulangkan semula mahar mas kahwin tersebut untuk tebus talak. Cuma dalam tebus talak, kalau kata di sisi undang-undang ni, kalau seseorang isteri memfailkan tuntutan tebus talak, alright, dia menawarkan jumlah mahar mas kahwin tersebut, ia tidak boleh memaksa suami itu untuk bersetuju menerima mahar misil yang diberikan, walaupun mungkin sebab tiada persetubuhan. Even kalau ada persetubuhan sekalipun, isteri nak pulangkan semula mahar mas kahwin tu tak ada masalah. Tapi di sisi undang-undang, dia mesti kena ada persetujuan jumlah tu juga. Ini problem dia. Yang selalu berlaku di mahkamah syariah adalah berkaitan dengan jumlah. Dia bukan isunya bersetubuh ke tak bersetubuh, tapi isunya adalah jumlah tu dipersetujui ataupun tidak. Dan yang paling penting sekali, suami ni setuju ataupun tidak nak tebus talak. Sebab kadang-kadang isteri ni, dia file terus, dia filekan tebus talak, tapi dalam keadaan suami dia kata, saya tak mau, saya tak mau satu sen pun, saya nak dia, saya bukan nak duit tu. Contoh dia. Jadi kita tidak boleh memaksa. Okey, tak kisahlah bersetubuh ke tak bersetubuh ke, dalam undang-undang dia tak sebut benda tu. Cerita tentang bersetubuh tak bersetubuh ni, dia ada kaitan dengan isu mut'ah. Isu mut'ah, ya. Contoh, isteri tak pernah disetubuhi, tak pernah disentuh oleh suami dia, diceraikan. Kemudian isteri ni, bekas isteri, dia nak tuntut mut'ah, sagu hati selepas cerai. Kalau dia nak tuntut sagu hati selepas cerai, yang ni problem kalau kata dia tidak disetubuhi. Sebab syarat untuk mendapat mut'ah, mestilah isteri ni dalam tempoh perkahwinan dia pernah disetubuhi. Itu syarat dia. So macam mana nak buktikan benda tu? Mestilah ada anak ke. Kalau tak ada anak pun, mungkinlah satu tempoh perkahwinan yang panjang. Jadi kita adalah possibility yang kata berlaku persetubuhan, ataupun pengakuan daripada suami tentang persetubuhan tersebut berlaku. Sebab yang penting tu adalah pembuktian. Okey. Dianza Willis, Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit, anak tiri ada hak ke nak kontrol rumah, kereta and barang kemas mak tiri? Anak tiri ada hak ke nak kontrol rumah, kereta and barang kemas mak tiri? Nak kontrol. Okey, benda ni spesifik sangat. Tapi macam ni lah, saya pun tak apa nak faham apa isu yang berlaku sekarang ni. Secara umumnya, kalau barang tu bukan hak milik kita, kita tidak ada hak untuk menghalang seseorang tu menggunakan haknya. Macam contoh, saya ada handset saya, saya bebas untuk menggunakan handset saya untuk buat apa, ikut suka. Nak call ke, nak mesej ke sebagainya. Tak ada orang lain pun ada hak untuk menghalang saya buat benda tu. Sebab tu handset saya. Kenapa orang lain pula nak kontrol? Contoh dia macam tu lah kan. Okay. So dalam kes ni, kereta and barang kemas tu, kalau kata memang kereta ni kereta mak tiri, memang dalam geran pun ada memang nama mak tiri, barang kemas pun mak tiri tu yang beli, apa hak pula orang lain nak kontrol benda tu? Dia tak ada hak pun kalau kata secara logiknya lah kat situ. Tapi dalam bab undang-undang saya tak tanya, saya tak tahulah benda ni masuk dalam kes apa. Saya tak tahu yang ni masuk dalam kes apa. Cuma isu ni saya rasa lebih pada jawapan untuk jawab secara logik lah kot. Nur Hayati Nordin, saya nak tanya, kalau isteri tu mengaku ada teman lelaki and nak kahwin dengan lelaki tu, tapi suami tak nak ceraikan, dayus ke lelaki tu? Alright. Saya jawapan ni saya kena bagi, saya kena jawab secara jujurnya dari sudut hukum syarak. Dari sudut syarak,
haram, haram bagi seseorang isteri mempunyai hubungan dengan lelaki lain. Kalau wanita tu single, tak apa. Janda ke, anak dara ke, tak kisahlah dia nak couple dengan siapa pun, tak ada masalah. Tapi bila seseorang wanita yang bergelar isteri orang, bergelar isteri, walaupun dia mungkin tidak ada hati dengan suaminya, walaupun dia mungkin tidak ada perasaan kasih dan sayang ke atas lelaki tersebut, dia tidak sepatutnya memberikan alasan ataupun memberikan dia tidak boleh menjadi jawapan kepada dia untuk mencari lelaki lain. Sebaliknya, apa yang dia perlu lakukan adalah, yang pertamanya, mungkin isteri ni dia boleh cuba untuk berbaik, berbaik dengan suami, walaupun mungkin dia tak berkenan, tapi mungkin dia boleh pupuk. Ataupun kalau dah memang dah tak boleh nak teruskan kepada perkahwinan tu, sebelum dia fikir dia nak couple ke dan sebagainya dengan lelaki lain, dia mesti kena filekan perceraian terlebih dahulu. Perkara ini adalah satu benda yang sangat-sangat saya kata tidak boleh diterima kalau untuk kata dayus dan sebagainya. Yang ni bukan sebab saya lelaki, bukan sebab kita perempuan sebagainya, tetapi saya bercakap mengenai syarak. Bila seseorang itu sah menjadi suami dan juga isteri, especially isteri, dia mesti taat kepada suami dia. Kalau dia dah tidak boleh teruskan perkahwinan tersebut, dia tidak boleh mencari orang lain. Dia tak boleh couple dengan lelaki lain, tak boleh ada teman lelaki dan sebagainya. Dia mesti fikir antara dua. Sama ada dia cuba nak baiki hubungan dia dengan suami, ataupun dia fikir untuk nak berpisah. Dia kena berpisah dulu. Lepas dah berpisah, dah habis indah sebagainya, nak couple dengan siapa pun terpulanglah. Sebab dia telah single. Sama ada dia janda ke, ataupun anak dara ke, tak ada masalah. You nak buat apa pun, buatlah. Yang tu jawapan yang paling betul je. Kalau kata suami ni tak mau ceraikan, suami tu ada hak. Sebab hak dia ke atas isteri dia tu, selepas dia dikahwinkan, maka dia ada hak untuk menceraikan ataupun dia nak mengekalkan dalam tempoh perkahwinan. Kalau memanglah isteri ni dah perbuatan dia pun dah tidak taat dan sebagainya, dah dinasihati untuk taat pun dah dinasihat, bertegang urat sepanjang masa, memang kita suami ni pun tahu dia mungkin isteri curang dan sebagainya. Alright. Jika suami ni nak melepaskan, dia boleh lepaskan. Sebab dalam Islam kata, ambil dengan cara yang baik, lepas pun dengan cara yang baik. Saya tak boleh nak kata lelaki tu dayus. Dayus pada saya adalah perbuatan yang dia tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Sebagai seorang suami, perkara yang diajar oleh Islam yang pertamanya adalah, jika isteri melakukan apa-apa kesilapan, yang pertama dia mesti membuat teguran. Dia mesti kena tegur, nasihat. Mesti nasihat dengan baik. Dalam yang kedua, Al-Quran ajar, kalau kata nasihat tu tak makan, dia mesti kena pisahkan tempat tidur dulu. Yang ketiga, kalau pisah tempat tidur pun tak jadi isu juga, so dia mesti kena pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Maksudnya bukan pukul tampak, tendang tu. Mungkin laki setengah tu dia tak rasa sakit. Tapi dalam perbahasan hukum syarak, pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan tu seumpama guna hujung bantal, pukul cuek macam tu sikit je. Faham tak? Itu je dia punya level je. Dan di sisi undang-undang pula, kalau dah habis dah benda-benda tu semua tapi still tak jalan juga, dia kena cuba untuk counselling ataupun cuba untuk membuat tuntutan kembali taat dan sebagainya. Yang tu adalah hak suami tu. Cuma dia akan melereklah panjang. Mungkin tujuan dia tu ada niat yang baik, tetapi untuk menjawab kepada persoalan ini, pada saya laki tu tak dayus. Cuma laki ni mungkin ada sebab dia tertentu lah kenapa dia tak mau ceraikan tu. Tak tahulah, wallahualam lah apa yang terbaiknya tu. Saya doa yang baik-baik je lah. Mana ada.
Adik Miza. Assalamualaikum Ustaz Fahmi. Ya Allah. Waalaikumsalam. Hai. Tak tahu adik Miza ni. Awak apa semua pakat panggil aku Ustaz ni? Nampak macam Ustaz ke? Nampak macam Ustaz ke? Alam Syah di hatiku. Okey, Alam Syah di hatiku. Tuan nak tanya, saya dah filekan perceraian Seksyen 47. Macam mana caranya saya nak minta hak rumah kelamin? Sebab rumah tu loan bersama. Tapi suami tak nak jual rumah. Saya tak nak tolak gaji dalam payslip. Kami guna loan LPP SA. Oh, wangga man. Okey. Yang ni isunya berkaitan dengan harta pencarian, kan? Kalau kita nak cerita ataupun nak filekan tuntutan harta pencarian, dia mesti sudah bercerai. Dia mesti telah disahkan bercerai. Kalau baru nak filekan perceraian Seksyen 47 tu, maknanya belum bercerai lagi. Okay? Bila belum bercerai lagi, jadi kita tidak boleh lagi memfilekan tuntutan harta pencarian. Okay? Harta pencarian, syarat nak buat tuntutan tu di Mahkamah Tinggi Syariah, dia mesti telah berlaku perceraian. Okay? Caranya nak minta hak rumah kelamin, kalau rumah tu loan bersama. Kalau rumah tu loan bersama, maka suami pun dia tak ada hak untuk nak jual rumah tu kepada orang lain. Kita pun tak berhak lagi untuk jual rumah tu kepada orang lain. Okey, tapi saya nak bawakan benda ni. Let's say lah, let's say Puan Alam Syah di hatiku, kalau katalah dah berlaku perceraian, alright, bila dah berlaku perceraian, Puan nak jual, contoh, Puan nak jual rumah tersebut, tapi suami tak mau jual. Okay? So, kalau kita cari pembeli pun, dia akan mendatangkan masalah. Sebab, dia perlukan persetujuan daripada pihak sebelah juga untuk menandatangani perkara tu. Jadi, biasanya perkara macam ni, kalau kata tidak ada persetujuan salah satu pihak, apa yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ada pertikaian isu atas pencarian ini, dia kena naik Mahkamah Tinggi Syariah. Mau tak mau, dia kena filekan tuntutan harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Dan bila dah ada perintah, dalam perintah harta sepencarian, kita akan ditentukan tentang bahagian. Berapa bahagian yang layak kepada suami dan layak kepada isteri. Selepas dah ditentukan bahagian, mahkamah akan perintahkan rumah tersebut hendaklah dijual dan dibahagikan. So, time bila dah ada perintah tu, jadi tak ada orang yang boleh nak kata, saya tak mau jual. Sebab dah ada perintah untuk dijual. Cumanya kita kena cari the best price. Bekas isteri boleh cari buyer sendiri, bekas suami boleh cari buyer sendiri, tengok siapa yang dapat lebih tinggi, itu dia jual. Ataupun dia mungkin tak mau pindah, kita nak beli. Macam contoh bekas isteri duduk kat situ, bekas isteri duduk kat situ. So, bekas isteri kata saya tak mau jual pada orang lain, tak apa, saya beli. Okay? Bila beli, kita kena bayar bahagian yang sepatutnya diterima oleh bekas suami. Mau tak mau, selepas kata berlaku perceraian, rumah memang biasanya akan perlu dijual dan dibahagikan ikut kadar yang sewajarnya bagi sumbangan pihak-pihak kat situ. So, kalau kata loan bersama, saya boleh anggapkan yang loan adalah separuh-separuh. 1/2, 1/2. So, biasanya dalam kes macam ni, kalau kata atas pencari mahkamah pun, mungkin kita akan dapat 1/2. So, kalau 1/2, macam tu lah. Kita akan jual, dan bila dah dijual tu, selesai. Bahagilah 2. Lepas, clearkan segala hutang dan sebagainya. Kena dapat perintah lah cerita dia, no? Ahmad Safwan, maaf bertanya, antara wasiat dan hibah mana yang lebih kuat untuk tuntutan? Masing-masing dia ada dia bukan isu kuat. Masing-masing dia ada benda yang bersesuaian. Okey. Wasiat, okey. Wasiat
dia tidak boleh dibuat kepada ahli waris. Okay, kita tak boleh wasiatkan harta. Sebenarnya wasiat ahli waris boleh, cuma wasiat benda yang baik-baik. Contohnya wasiat untuk bayarkan hutang kita, kalau kata ada dekat mana-mana sebagainya. Okay, hutang dengan ahli, hutang dengan mat, RM4 semua tu. Tu wasiat. Okay, kalau kepada ahli waris. Cuma yang kita tidak digalakkan adalah wasiat kepada ahli waris harta. Contohnya kita ada 3 orang anak. Kita kata ayah nak wasiatkan rumah yang dekat Petaling Jaya ni untuk abang, untuk Along, rumah untuk dekat Penang untuk Angah, rumah dekat Kedah untuk Acik. Tu contoh dia. Okay? Fair tak kat situ? Tak boleh juga. Tak boleh. Sebab nilai tu mesti berbeza. Rumah dekat PJ harga mesti lain. Rumah dekat Penang mesti harga lain. Rumah dekat Kedah mesti harga lain. So, kalau kita nak wasiatkan benda ini, ahli waris dia boleh macam contoh kan, ada satu ahli waris tak bersetuju. Contoh Acik yang dapat rumah kat Kedah, dia kata saya tak setuju. So kalau dia tak setuju, tak boleh jadi macam tu. Okay, that's why wasiat kepada ahli waris ni tak valid. Alright? Cuma wasiat boleh dibuat kepada, sebaik-baiknya wasiat dibuat kepada bukan ahli waris. Bukan ahli waris, contohnya kita ada bela anak angkat. Kalau kata berlaku kematian kita, anak angkat berhak untuk mendapat bahagian yang diwasiatkan. Contohnya kita mewasiatkan kita ada duit dalam bank, contoh dia ada, let's say lah 100,000. Wow, banyaknya kan. So kita kata 1/3 daripada 100,000 ni akan diterima kepada anak angkat yang bernama apa-apa. Okay? Ataupun kita mungkin ada anak tak sah taraf. Contohnya anak yang lahir kurang daripada 6 bulan qamariah daripada perkahwinan kita. Alright, so mungkinlah kan dia mengandung dulu, mengandung, kemudian lahir anak tu, tapi tak boleh dinasabkan kepada si bapa tersebut. Tapi kita tahu yang tu mungkin benih kita, kan? So anak kita, cuma dia tidak dikatakan sebagai anak sah taraf. Jadi kita nak kalau kata berlaku kematian, si bapa ni meninggal, dia tak boleh terima pusaka. Sebab yang layak untuk terima pusaka adalah anak yang dinasabkan kepada lelaki tersebut sahaja. So bila kita tahu dalam keadaan macam tu, kita kena buat wasiat. Kita boleh buat wasiat kat situ. Okay? Beza wasiat dengan hibah adalah, wasiat ni dia berkuat kuasa bila kita buat wasiat kat dunia ni. Okay? Dia berkuat kuasa selepas berlaku kematian. Dan dia ada syarat yang tertentu. Okay? Syaratnya tak boleh lebih daripada 1/3 daripada nilai harta, dan kemudian dibuat kepada bukan ahli waris. Okay, so bila berlaku kematian baru benda tu valid. Tapi macam mana pun dari sudut undang-undang, kalau katalah ada wasiat, okay, kita mesti kena pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah untuk membuat permohonan pengesahan wasiat tu. Bila dah ada perintah pengesahan wasiat, barulah wasiat tu berkuat kuasa. Okay, baru dia ada valid kat situ. Untuk hibah pula, okay, hibah ni dia adalah serahan. Okay, kita memberikan, okay, memberikan harta kita, pindah milik kita. Harta tu semasa kita hidup, kita berikan kepada orang yang nak terima tu semasa hidup, tanpa apa-apa syarat. Okay. Tak syarat tak boleh, okay. Contoh letak syarat macam ni. Kalau rumah ni abah hibah kat hang, contoh dia, abah hibah dekat hang, okay. Tapi kalau hang perangai hang teruk, abah ambil balik. Tapi hibah boleh tarik balik kalau bagi kat anak. Contoh dia ada syarat juga. Hibah kalau kita bagi rumah ni, bagi dekat anak, dia boleh, okay. Cuma kalau kata hibah bapa kepada anak, dia boleh ditarik semula. Kita ambil tajuk lain sikit lah. Kita ambil ni, laki ni dia nak bagi, contoh saya hibahkan kepada anda, saya nak bagi kereta saya kepada hampa, contoh kepada someone, okay, bagi, alright. Tapi saya letak, tapi kalau kata
Kalau kata hang mati dulu, patah balik kat aku. Tak boleh macam tu. Alright? Dia tak jadi valid kalau ikut mazhab Syafi'i. Dia mesti kalau kita dah serah tu, kita dah tak boleh tarik balik, melainkan hibah seorang bapa kepada anak ataupun hibah seorang datuk kepada cucu. Yang tu boleh ditarik balik. Kalau tajuk ni saya nak urai, dia panjang. Okay? Tapi masing-masing wasiat dengan hibah ni, dia ada syarat dan rukun yang tertentu yang mesti dipenuhi. Panjang saya tajuk ni lagi melerek lah. So untuk menjawab lah soalan Cik Safwan, pada saya lebih prefer hibah lah. Okay? Saya lebih prefer hibah. Nak tahu kenapa? Tunggu nanti saya buat tajuk dia. Panjang sikit sebenarnya saya nak cerita tentang hibah ni. Alizawati Al-Sofyan, tuan, boleh tak harta pencarian dan harta pusaka tidak naik mahkamah, hanya bincang waris-waris? Okey, soalan yang kedua, naik mahkamah kena bayar tak apa-apa kes? Okey, bagus soalan Puan Alizawati. Harta sepencarian, kalau tak bergaduh, maksudnya bekas suami dengan bekas isteri bercerai cara baik, setuju nak jual rumah ke contoh dia, nak bahagi secara sama rata, tak bergaduh pun, tak perlu pun naik mahkamah. Okay? Tak ada kepentingan pun. Kita boleh selesai dengan cara yang baik sahaja. Alright. So, harta sepencarian jawapannya tak perlu naik mahkamah kalau kata tak bergaduh, tak berebut. Okay? Yang biasa sebab orang naik mahkamah ni sebab tak bersetuju. Nak bagi bekas isteri, nak bagi bekas suami. So masing-masing tak setuju tu yang menyebabkan orang naik mahkamah untuk harta sepencarian. Okay. Kalau katalah berlaku kematian pun, kalau katalah contoh bekas suami ni meninggal, mati, okay? Cerai matilah, mati. Kemudian balu ataupun isteri ni, okay? dia tak mau settle pusaka dulu, dia filekan harta sepencarian sebab dia nak dapat lebih. So balu ni akan lawan dengan ahli waris. Contohnya ada mak, ada abang dia, ada anak-anak dan sebagainya. So kalau kata semua ahli waris ni semua tak ada masalah, dia kata tak apalah, memang nak bagi bahagian ni lebih kepada si isteri ni, okay? Sebab kematian memang dia yang beli bersama dengan si mati tersebut. So masing-masing ahli waris pun tak bertelagah semua, memang setuju nak bagi atas pencarian, boleh. Tak perlu naik court pun tak apa. Okay. Cuma kalau tak perlu naik court pun, dia mesti wajib untuk kita kena naik ke mahkamah kalau kata ada kita nak proses untuk pusaka. Okay. Kalaulah suami ni mati, contoh suami mati, dia meninggalkan rumah dengan kereta. Contoh simple, okay, mati directly macam tu. So kita kena buat tuntutan tu, boleh terus pergi ke pejabat pusaka, bahagian pusaka kecil. Dan kalau ahli waris semua setuju, time tu kita boleh tak payah ikut faraid pun tak apa, dia boleh ikut persetujuan. Macam contoh saya tak payah cerita jauh-jauh, saya sendirilah. Saya cerita diri saya sendiri. Arwah abah saya meninggal pun, saya ada adik saya dan juga saya ada mak saya. Senang kan, kami berapa orang je. Kemudian kami bahagi ni, kami tak ikut faraid. Tak bahagi macam saya dengan adik saya tak bahagi dua ke, mak saya semua tu tak. Kita bagi macam tu. Saya ambil yang ni, adik ambil yang ni, yang duit bahagian ni, yang ni kita bahagi ikut kita je. So semua setuju di situ. Jadi tak ada masalah. Okay? Dia tak perlu pun faraid. Faraid ni dia adalah jalan terakhir kalau kata ada satu pihak tak bersetuju dengan pembahagian secara perbincangan. Okey. Tapi kalau untuk proses macam amanah raya contohnya, let's say suami mati, dia meninggalkan kereta dengan wang ringgit dekat bank. Contoh ada wang ringgit dengan kereta. Kita sebut harta yang ditinggalkan ni harta boleh alih. Kereta kan boleh bergerak. Kan? Dia boleh bergerak pergi merata-merata, motor dan sebagainya. Duit pun kita boleh buat keluar. Kita panggil harta alih benda ni. Harta alih kalau ditinggalkan begini, kita kena naik juga mahkamah syariah untuk dapatkan perintah faraid. Alright, dia mesti kena naik dapatkan perintah faraid, dan kemudian selepas pada tu baru kita kena pergi ke pada amanah raya.
Mau tak mau, kalau kita direct terus pergi ke amanah raya pun tak boleh sebab kita tak ada perintah faraid lagi. So kita kena dapatkan perintah faraid di mahkamah syariah, kemudian baru pergi ke amanah raya. Alright. Kalau katalah kematian suami meninggalkan harta yang banyak, nilai dia berjuta-juta contoh dia. Okay. Jadi kita kena pergi ke mahkamah tinggi syariah juga. Macam mana pun kena masuk mahkamah tinggi syariah untuk mendapatkan perintah faraid juga. Bila dapat perintah faraid, kemudian kita kena naik ke mahkamah tinggi sivil. So mau tak mau, mesti kena masuk mahkamah kalau kata berlaku kematian. Alright. Even mahkamah pusaka pun dikira mahkamah juga. Cuma dia perbicaraan itu, dia bukan masuk dalam court yang hakim duduk kat atas dan sebagainya, tak. Alright, dia hanya macam bilik perbincangan je kat situ. Faham So mau tak mau, kalau kata berlaku kematian, memang kena naik mahkamah. Kalau untuk harta pencarian, kita ada pilihan. Pilihan yang pertama, kalau kita nak selesai cara baik, boleh selesai cara baik. Maksudnya bahagi je lah kan. Tapi kalau pilihan yang kedua, pilihan yang kita terpaksa naik mahkamah sebab tidak ada persetujuan, maka kita kena naik juga mahkamah syariah. Right. Panjang aku jawab soalan tu Soalan kedua, naik mahkamah kena bayar tak apa-apa kes? Of course. Memfailkan setiap tuntutan adalah satu perkara yang ditetapkan dalam fee. Fee pemfailan di mahkamah syariah ada fee dia. Nak memfailkan pusaka di bahagian pusaka kecil pun ada fee dia. Okay, semua ada fee kat situ. Yang tu fee yang ditetapkan oleh kerajaan. Okay, kalau untuk fee berkaitan dengan guaman, yang tu fee tentang guaman. Yang tu benda yang lain. Right? Yang tu adalah kita melantik peguam, yang tu fee kita dengan peguam. Cuma untuk fee pendaftaran kes di mahkamah, yang tu adalah fee yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Macam contoh nak filekan kes atas pencarian, kita kena filekan saman, kita kena bawa saman pergi ke mahkamah, daftarkan. Okay? Minum ayam. Habibah Bib Ibrahim. Tuan, kalau isteri keluar rumah sebab suami selalu dera mental dan emosi, boleh ke? Isteri keluar rumah sebab suami selalu dera mental dan emosi. Isteri keluar rumah sebab suami selalu dera mental dan emosi. Dia bukannya satu keizinan juga sebenarnya. Tapi kalau kata memang isteri ni dah ada tekanan, okay, kalau dia keluar, okay, dia keluar pun dia mesti untuk membuat sesuatu, okay. Dia tak boleh keluar belah biar macam tu saja. Sebab dia akan mengundang kepada dosa juga. Sebab bila isteri belah macam tu saja tapi tak buat apa-apa, okay, walaupun dia tahu dia dalam keadaan tertekan dengan sikap suami, layanan suami dan sebagainya, dia tak boleh membuat macam dono, buat tak tahu, okay, balik rumah mak, duduk relax dan sebagainya. Duduklah bertahun-tahun, tak buat apa pun. So membiarkan perkahwinan tu gantung tak bertali, walaupun dia mungkin didera secara mental. Okay. Cuma di dalam undang-undang dan juga hukum syarak ni, kalau kita dalam keadaan yang darurat ataupun kita dalam keadaan yang tertekan, misalnya kita boleh mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. So macam contoh penderaan mental, emosi ni adalah satu bentuk kemudaratan. Dia memang kita dah sampai satu tahap yang kita perlukan untuk rawatan contohnya. Jadi kata kita keluar daripada rumah tu, kita jangan terus untuk membiarkan diri buat tak tahu apa-apa. Mesti dalam seberapa segera membuat suatu tindakan selanjutnya. Contohnya set untuk kaunseling ke, ataupun nak pergi berjumpa dengan doktor psikiatri ke. Sebab itu adalah satu benda yang menjadi hak kepada isteri untuk mendapatkan rawatan. Kita kena ingat penderaan mental dan emosi ni pun adalah satu bentuk
satu bentuk apa gitu? Satu bentuk penyakit, satu bentuk penderaan kat situ. Okey, satu bentuk benda yang tidak boleh dilakukan kepada seorang isteri. Cuma isteri tu mesti kalau keluar daripada rumah pun mestilah kita kena seberapa segera untuk membuat tindakan susulan. Jangan biak buat tak erti saja. Okey, yang tu boleh mengundang kepada dosa juga sebab kita sepatutnya berada di sisi suami. Tapi bila kita tak duduk berada di sisi suami dengan sebab kita terasa hati ke sebagainya, jadi lama kelamaan kita bimbang. Bab dosa ni kan bukan kita nampak. Kalau kita nampak ni mungkinlah kita pun tak buat kan. Faham tak apa nak cerita ni? Ui, ya Allah panjangnya. Terkejut aku. Rosnita Rose. Salam tuan, salam. Saya ingin bertanya, sekiranya kes hak penjagaan anak belum selesai, anak saya 3 orang. Jadi sepatutnya anak bawah jagaan saya semua sebab umur 7 tahun ke bawah. Saya 3 orang, jadi sepatutnya anak bawah jagaan saya semua sebab umur 7 tahun ke bawah. Okey. Tetapi bekas suami tetap buat penjagaan anak yang sulung berumur 7 tahun dikira mayis, betul? Jadi pihak hakim ada bertanya kepada anak nak duduk dengan siapa dan dia memilih duduk dengan ayah. Okey. Jadi hak penjagaan belum selesai. Kes saya bersambung bulan 3 untuk anak sulung. Jadi soalan saya, boleh tak ketika dalam proses ni saya memohon nafkah untuk kedua-dua anak yang diberi di bawah tanggungan saya? Okey. Lagi satu, sepanjang perkahwinan kami dulu, dia tak pernah bagi 1 sen pun nafkah kepada saya. Okey, boleh ke saya buat tuntutan hutang semasa perkahwinan? Terima kasih. Alright. Kalau untuk kes hak penjagaan anak ni, mungkin anak yang pertama tu dah settle kot. Alright, sebab dia dah boleh buat pilihan dan dia pilih nak duduk dengan ayah. Cuma untuk anak yang seterusnya lah kot kan. Okey. Yang tu satu isu, yang tu tak apa, yang tu selesai kan untuk hak jagaan tu. Cuma persoalan kat sini, boleh tak mohon nafkah untuk kedua-dua anak yang di bawah tanggungan saya? Of course boleh. Nak tuntut nafkah anak ni, dia bukan kita kena ada perintah hak jagaan. Alright? Kita boleh filekan tuntutan nafkah anak kalau memang anak duduk dengan kita. Kenapa kita filekan nafkah anak? Sebab kita mewakili anak tu sebenarnya. Bukan kita tuntut untuk diri kita. Kita tuntut mewakili anak tu yang tak boleh nak buat tuntutan kepada ayahnya sebab dia masih kecil. Okey, jadi kalau kita nak tuntut nafkah anak tersebut, kita boleh filekan. Tak perlu nak tunggu sampai hak jagaan anak tu selesai. Okey. Sepanjang perkahwinan kami dulu, dia tak pernah bagi 1 sen pun nafkah. Tak apalah, tuntutlah. Boleh ke saya buat tuntutan hutang? Oh, okey. Nak tuntut backdated nafkah. Nak tuntut nafkah tertunggak kat sini. Nak tuntut nafkah tertunggak, sebaik-baiknya adalah kita kena ada perintah nafkah dulu. Kalau tidak ada perintah nafkah, agak sukar untuk kita buktikan berapa banyak tunggakan tersebut. Sebab kita tidak ada konsistensi. Contoh yang selalu saya sebut adalah, kalau kita beli kereta, kita kena bayar sebulan dekat bank, let's say RM500. Kita bayar setiap bulan 500. Kenapa kita bayar 500? Sebab kita diperintahkan untuk membayar sebanyak itu, 500 setiap bulan kepada pihak bank. Kan kita buat loan, tapi kita kena bayar berapa? Setiap bulan 500. Sebab ada benda yang kita panggil perjanjian bertulis dan sebagainya, kita kena bayar. Kalau kita tak bayar, let's say lah kita dah miss 3 bulan. Miss tak kata 3 bulan lah. Kadang-kadang miss 2 bulan, sebulan pun bank telefon. Cik ada tunggakan sebanyak RM500. Ada tunggakan sebanyak RM1,000. Kenapa bank kata RM1,000 tunggakan? Sebab kita sepatutnya bayar, tetapi kita tunggak seperti mana yang kita janji untuk bayar. Okay? So kat situ kalau kita nak tuntut tunggakan, sebaik-baiknya, macam saya punya analogi tu, dia mesti kena ada perintah nafkah. Bila tidak ada perintah nafkah semasa dalam tempoh perkahwinan, okay, sama ada perintah nafkah anak ke ataupun nafkah isteri ke, tidak ada perintah, kita nak tuntut tunggakan ni, is a big problem juga sebenarnya. Kita nak tuntut benda yang tidak ada dalam perintah. Sebab suami dia mungkin akan pertahankan yang dia telah menyediakan rumah dan sebagainya. Okay.
So, kena ada perintah tunggakan sebaik-baiknya. Kalau tidak ada perintah pun, at least lah kan, dia memang konsisten. Contohnya, suami dalam tempoh perkahwinan tu, tak ada perintah pun tapi dia konsisten. Dia memang duk bagi nafkah setiap bulan 500. Tiba-tiba dia tak bayar bulan ke berapa dan sebagainya. So kita catat. Bila kita catat tu, dan kata-kata berlaku perceraian, kita nak tuntut tunggakan nafkah. Mungkin kita boleh buktikan ada konsistensi nafkah bayar masuk setiap bulan 500 tu. So ada beberapa bulan yang tunggak tersebut kita mula untuk kita buktikan kat situ. Okay, so faham tak saya nak cerita tu? Dia mesti sebaiknya kena ada perintah nafkah. Hutang dalam perkahwinan, dia adalah satu tuntutan yang bukan berkaitan dengan nafkah. Kalau suami tunggak nafkah, kita sebut tuntutan tunggakan nafkah. Tetapi kalau tuntutan hutang dalam perkahwinan, dia bukan cerita tentang nafkah, tetapi dia cerita tentang benda yang dipinjam. Sama ada suami pinjam kepada isteri ataupun isteri pinjam kepada suami. Contoh yang paling biasa berlaku adalah suami pinjam barang kemas isteri. Dia pergi gadai, tujuannya untuk membayar hutang contohnya. Okay? So dia berjanji kata nak bayar sebagainya. Let's say lah berlaku perceraian, sampai selepas cerai pun tak tebus-tebus ataupun tak bayar semula hutang tersebut. So yang tu kita boleh buat tuntutan hutang dalam perkahwinan. Yang tu cerita yang lain. Okay? Macam contoh kita ada kes yang berkaitan dengan suami minta isteri buat loan. Okay? Minta isteri buat loan untuk suami gunakan bagi menjalankan perniagaan. So ada perjanjian sebagainya. So isteri ni buat loan. Isteri government isteri government, dia buat loan. Kemudian loan tu banyak pula. Dia dah bagi duit dan sebagainya tu. Kemudian berlaku perceraian. Bila berlaku perceraian, kita kena filekan tuntutan hutang dalam perkahwinan tersebut. Sebab bekas isteri ni yang duk tanggung loan tu. Clear? Okay. Oh, alright. Kes 10 dah. Dia tak boleh sikit lagi ambil dalam 5 minit lagi. Harun Johan, Tuan Fahmi, banyak tak kes nusyus di Malaysia? Apakah cabaran utama untuk memfile nusyus di mahkamah mengikut pengalaman Tuan? Okey. Kalau kes nusyus yang difilekan di mahkamah syariah ni, saya tak pasti berapa banyak statistik. Personally saya boleh kata agak banyak. Alright. Cuma cabaran yang paling berat sekali adalah bagaimana suami nak membuktikan isteri tu berkelakuan nusyus. Sebab nak minta mahkamah sabitkan isteri nusyus, suami ni mesti melalui proses untuk sabitan nusyus. Biasanya kebanyakan suami dia tak buat benda yang proses tersebut. Apa prosesnya? Dalam Quran, nak sabitkan seorang isteri ni nusyus, dia ada dalam Quran. Dia macam saya cakap tadi, yang pertamanya mesti kena ada nasihat, teguran. So kita kena ada nasihat, mesti kena ada teguran dulu. Ataupun kalau kata kita buat counselling, macam contoh pergi ke pejabat agama untuk counselling dan sebagainya pun kita dah cuba. Tu mungkin salah satu alternatif. Yang keduanya, kalau kata nasihat pun tak jalan, macam saya kata tadi, kena pisah tempat tidur. Kemudian yang ketiga, pukul dengan pukulan tidak menyakitkan dengan hujung kain tu saja. Jangan duk buat macam asrama tu, piak bagi tu. Dia panggil orang asrama kan, lipat kain-kain tuala tu. Saya dulu pun kena birat juga tu. Okay, so yang tu adalah tindak yang saranan di dalam Quran, kan? Kalau nak dikatakan seorang isteri ni nusyus. Selepas dah sampai tahap pukul dengan pukulan tidak menyakitkan pun tidak mendatangkan keinsafan, baru dia masuk proses kepada perundangan. Iaitu kita kena memberikan notis kembali taat dulu. Sama ada kita hantar by surat, surat untuk kembali taat, notis, ataupun mungkin kita perintahkan secara mesej. Maksudnya suami ni kena bagi tahu, aku perintahkan hang untuk taat kepada aku. Contoh dia macam tu. Contoh So bila dah ada notis begitu, memang tak jalan juga, barulah dia boleh masuk kepada permohonan di mahkamah, iaitu permohonan kembali taat, tuntutan kembali taat. So permohonan kembali taat ni, kita kena nyatakan mahkamah yang kita telah menjalankan proses-proses tersebut. Proses yang digariskan mengikut hukum syarak ni.
Bila dah selesai dah kat situ, memang terbukti semuanya telah berjalan dengan lancar, and then mahkamah mungkin akan ada bagaimana? Akan ada pertimbangan untuk memerintahkan kembali taat, dan sekiranya isteri tidak juga kembali taat walaupun telah diperintahkan, pada ketika itu barulah boleh disabitkan tentang nusyuz. So panjang kat situ. So cabarannya adalah ramai orang yang tidak mengikut kepada proses yang telah dilakukan ini. Jadi kebanyakannya adalah semua orang anggap macam keluar rumah macam tu je, okey, nusyuz. Jadi dia tak perlu dah bagi nafkah dan sebagainya. Okey, so kat situ tu yang menjadi satu kekekokan, kejanggalan bila ada isteri dia filekan tuntutan fasakh. Okay, bila dia filekan tuntutan fasakh, suami ni cakap tuntutan fasakh ke cerai taklik ke, dalam keadaan dakwaannya adalah tak dapat nafkah. Suami tak bagi nafkah selebih daripada 3 bulan 4 bulan. Okey. Si suami pula dia kata tak setuju fasakh tersebut sebab dia kata isteri ni nusyuz. Jadi dia minta untuk mahkamah sabitkan nusyuz. Tetapi biasanya problem dekat suami nak buktikan tentang perbuatan nusyuz ni bila dia tidak melakukan proses tersebut. Itulah cabarannya. Okey, dan cabaran juga adalah nak memahamkan seseorang suami tentang nusyuz. Kerana mungkin bagi setengah orang, bagi setiap orang, dia tahu nusyuz ni adalah satu perbuatan dosa. Okey, perbuatan dosa. Sama ada suami boleh jadi nusyuz, isteri pun boleh jadi nusyuz. Bukan isteri saja. Cuma biasanya nusyuz ni kepada isteri. Biasanya lah kan kita dengar. Nusyuz ni dia bukan sekadar dosa semata-mata, tetapi dia punya kesan dia tu. Ramai orang yang dia tak tahu kesan nusyuz ni adalah dia seorang isteri yang disabitkan nusyuz, dia tidak layak untuk mendapat nafkah sahaja. Nafkah sahaja. Sekali lagi seorang isteri yang disabitkan nusyuz oleh mahkamah syariah, dia hanya tak layak untuk mendapat nafkah sahaja. Kalau dalam tempoh perkahwinan dia tak layak dapat nafkah, kalau berlaku perceraian dia tak layak dapat nafkah iddah, dia tidak boleh tuntut nafkah tertunggak. Tetapi tuntutan yang lain, nak dapat mut'ah dia masih boleh dapat. Nak tuntut atas pencarian dia masih boleh dapat. Nak dapat hak jagaan anak dia masih boleh dapat. Nak tuntut hutang dalam perkahwinan dia masih boleh dapat. Sebab itu ramai orang yang dia tidak boleh nak terima. Kalau saya cerita tentang nusyuz ni, kesan dia tak boleh dapat nafkah saja, ramai orang yang kadang-kadang dia cuba serang balik. But it's okay. Kita terang benda yang pahit, benda pahit itulah yang kita kena telan. Macam ubat, tak sedap pun kita kena makan juga. Kan? Begitulah. Aduh, sakit dah. Okay. Alright, itu saja. Saya tak larat nak ambil jawab soalan dah. Oh, thank you semua yang bagi star kepada saya. Wow. Ui, ramainya pakat tanya. Orang pun masuk lambat sangat. Lain kali masuk awal sikit Oh, ramai. Okey, so ramai sungguh ni. Saya sorry lah. Cukup 1 jam 15 minit saya berlangsung. Sedap tak sedap tu. Penat juga ni. Berapa kali minum ayak pun nak habis lah. Okey, thank you lah. Saya minta ampun, minta maaf ada salah dan silap. Thank you so much kepada anda semua yang sudi menonton, yang sudi tekan share. Dan jangan lupa, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Alright, kita akan berjumpa lagi pada hari Ahad malam Isnin. Kita dah tukar dah lepas ni. Kita tidak akan live pada hari hari Sabtu malam Ahad. Kita akan tukar kepada hari Ahad malam Isnin. Okey, Ahad malam Isnin
siapa yang nak bertanyakan soalan pada ketika itu, anda boleh bertanya, tetapi selepas saya dah bagi penerangan tentang tajuk pada hari Ahad nanti. Ahad nanti saya akan bawakan tajuk berkaitan dengan isu khalwat. Wah, kan? So isu saya nak berkongsi dengan anda tentang kes jenayah syariah, apa prosedur dan sebagainya. So siapa yang rasa macam menarik nak tanya, nak dengar dan sebagainya, anda boleh dengar. Dan siapa yang nak bertanyakan soalan tu pun, insya-Allah anda boleh tanya selepas saya dah habis bagi penerangan pada hari Ahad malam Isnin tersebut. Okey. Tapi lepas ni siapa yang ada soalan dan sebagainya, jangan lupa masuk awal sikit, pukul 9 hari Rabu malam Khamis macam ni. Alright. So cukup ni pun dah pukul 10 suku. Nak kena lena juga. Esok ada kes dekat Penang lagi. Nak kena bangun awal. Okay. Alright. Thank you so much kepada anda semua. Alhamdulillah, it's a great journey. Thank you. Saya berbesar hati dan sangat berterima kasih kepada Allah kerana memberikan peluang untuk berkongsi dengan anda. Memberi peluang juga kepada saya untuk membantu anda. Thank you so much. InsyaAllah dengan anda support tersebut, anda sebenarnya telah memberikan kekuatan kepada saya untuk terus memberikan khidmat bakti kepada anda semua setakat yang saya mampu. Okey. Selagi mana diberikan kudrat, selagi mana diberikan nafas dan nyawa, insya-Allah saya akan cuba untuk membantu anda semua. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang buruk dan kelemahan tu semuanya datang daripada diri saya yang lemah ini sendiri. Okey, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Thank you so much. I love you all. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.